Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali dalam pembacaan hadis kitab Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala, antara salah sebuah kitab hadis yang termasuk daripada Sihah Sittah, yang banyak dipelajari di pondok, di madrasah, di jamiah, universiti dan masjid dan surau. Dan kita telah tiba pada tajuk besar berkenaan tentang Abwabu Tafsiril Quran. Dan pada riwayat 3267 ini, kita nak melihat kepada hadis-hadis berkenaan tentang tafsir surah As-Sajdah, yang dimaksudkan di sini dengan surah Fussilat. Dengan surah Fussilat, di mana dalam ini adanya ayat sujud As-Sajdah, sujud tilawah. Riwayat 3267 berkenaan tentang surah Fussilat ayat yang ke-22, yang mana kata Imam Tirmizi, wa bihi ilahi qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Mansur an Mujahid an Abi Ma'mar an Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ahlan kepada sahabat-sahabat, terima kasih hanya nama. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang beri gift, ahlan Haifa, kemudian Syafi'i, FE Mansur, Matahari, dan juga di ruangan Facebook ahlan Ayu, kemudian Fatimah Az-Zahra, Adeline Maira, Habibah Suib, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih banyak-banyak FE Mansur dan juga sahabat-sahabat yang lain yang beri gift. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran. Maka daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata berkenaan tentang turunnya ayat yang ke-22 daripada surah Fussilat. Kata Abdullah bin Mas'ud, ikhtasama indal baiti thalathatu nafar. Ada 3 orang telah bergaduh, bertengkar di sisi Baitullah. Di sisi Baitullah pada waktu itu mereka bertengkar. Quraisyian, 2 daripada kalangan Quraisy, wa Thaqafiyun, dan 1 daripada kabilah Thaqif yang menetap di Taif. Ataupun perawi ragu-ragu, yang maksudnya adalah 2 Thaqif dan 1 Quraisy. Qalilu fikhin qulubuhum, yang mana hati mereka sebenarnya kosong dan sedikit pemahaman. Orang-orang yang tak berbiar dia. Orang-orang yang pada waktu itu tidaklah begitu mengambil berat tentang agama. Kathiru syahmin butunuhum, banyaknya lemak pada perut mereka. Nak bagi salam bagi salam je tau. Sekejap je. Assalamualaikum. Sini. Ni kat TikTok. Assalamualaikum. Ni kat Facebook. Assalamualaikum. Dah. Dengan kakak okey dah. Dah pergi. Dah cukup. Bye Tia. Assalamualaikum. Dah pergi main. Okey. Faqala ahduhum, maka 3 orang ini mereka pada waktu itu berdebat. Yang mana salah seorang daripada mereka berkata, aturawna Allah yasma'u ma naqul? Apakah pandangan kamu bahawa Allah mendengar apa yang sedang kita katakan? Faqala al-akhar, maka berkata yang lain, yasma'u in jaharna, jika kita bercakap dengan kuat Allah boleh mendengar. Wala yasma'u in akhfaina, dan jika kita bercakap dengan perlahan maka pada waktu itu Allah tidak mendengar. Ini percakapan di antara 3 orang di sisi Baitullah. Wa qala al-akhar, dan yang ketiga berkata, in kana yasma' idza jaharna fahuwa yasma' idza akhfaina. Zat yang boleh mendengar apabila kita bercakap dengan kuat, maka dia juga boleh mendengar ketika mana kita bercakap dengan perlahan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-22
daripada surah Fussilat merujuk kepada perbualan mereka. Firman Allah, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum." Yang mana Allah berfirman, dan tidaklah kamu berselindung ketika mana melakukan dosa dan maksiat. Kerana bimbangkan, tidaklah kamu berselindung kerana bimbangkan sewaktu melakukan maksiat dan dosa, kerana bimbangkan akan menjadi saksi alaikum, menentang kamu, sam'ukum, pendengaran, wala absarukum, penglihatan, wala jududukum, dan kulit kamu. Walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'lamun. Dan kamu menyangka bahawa Allah tidak tahu apa-apa. Kamu menyangka bahawa kebanyakan yang kamu lakukan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu tidak tahu. Maka Allah menurunkan ayat ini pada waktu itu menegur mereka, mengherdik mereka bahawa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala perkara. Tidak ada apa-apa yang tersembunyi pada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Firman Allah, dan sangkaan kamu bahawa Allah tak tahu apa-apa yang kamu sangkakan terhadap Tuhan kamu, itulah yang telah membinasakan kamu. Bila kamu sangka Allah tak tahu, maka menjadikan kamu berani melakukan maksiat dan dosa. Bila kamu sangka Allah tak tahu apa-apa, menjadikan kamu semakin sombong melakukan maksiat dan dosa. Maka sangkaan kamu itu menjadikan itu membinasakan kamu. Dan apabila kamu melakukan maksiat dan dosa, fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kamu daripada kalangan golongan orang-orang yang rugi. Hadis ini adalah hadis yang hasan kata Imam Tirmizi. Kemudian Imam Tirmizi bawakan sanad yang lain. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Sufyan anil A'mash an Umarah bin Umair an Wahab bin Rabi'ah an Abdullah. Riwayat yang lebih kurang sama. Riwayat 3269. Yang ini berkenaan tentang ayat yang ke-30 pula daripada surah yang sama, surah Fussilat. Ayat yang ke-30. Wabi ilaihi qala hadatsana Abu Hafsin Amr bin Ali al-Fallas qala hadatsana Abu Qutaybah Salm bin Qutaybah qala hadatsana Suhail bin Abi Hazm al-Quta'i qala hadatsana Thabit al-Bunani an Anas bin Malik, daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca ayat yang ke-30 daripada surah Fussilat. Firman Allah, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah," sehinggalah hujung ayat. Apakah terjemahannya? Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Maka bersabda Nabi SAW, qad qala an-nas, banyak manusia yang menyebut Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Banyak manusia yang menyebut Tuhan kami Allah. Namun, summa kafara aktsaruhum, banyak juga yang walaupun mengaku Allah itu Tuhan, mereka ingkar, mereka menyekutukan Allah. Sabda Nabi, faman mata, maka barang siapa yang meninggal dunia, alaiha, di atas ikrar tadi, bahawa Tuhannya adalah Allah dan dia tidak menyekutukan Allah, fahuwa mimman istaqama, maka dia termasuk daripada golongan orang-orang yang istiqamah, tetap teguh di atas jalan yang betul. Hadis ini gharib, kami tidak mengetahuinya, kata Imam Tirmizi, kecuali daripada sudut ini. Kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Abu Zur'ah berkata, Affan telah meriwayatkan daripada Amr bin Ali hadis ini juga. Yang seterusnya, surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42. Riwayat 3270. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah bin Abdul Malik bin Maisarah qala sami'tu Ta'us qala su'ila bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, telah ditanya tentang surah Syura ayat yang ke-23, yang mana pada ayat yang ke-23 ini berbunyi, yang mana beserta dengan terjemahan, qul, katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum,
aku tidak meminta apa-apa kepada kamu alaihi di atas ajaran Islam yang aku sampaikan ajra sebarang upah. Nabi tak minta apa-apa pun. Pada waktu itu tak minta untuk bayar, untuk apa-apa daripada pengorbanan yang Nabi lakukan untuk menyampaikan agama Allah. Illa kecuali firman Allah, al-mawaddata, Nabi memohon kasih mesra fil kurba disebabkan hubungan kekeluargaan. Maksudnya Nabi SAW minta untuk kita berlaku baik kepada orang-orang yang ada tali keluarga dengan Nabi SAW. Maka dalam hadis ini dia bawakan tafsir, kata Abdullah bin Abbas, itu bermaksud keseluruhan Quraisy. Walaupun ada juga riwayat yang menyebut maksudnya adalah Fatimah dan keluarga dan anak-anaknya. Tapi menurut Abdullah bin Abbas adalah keseluruhan Quraisy. Pada waktu itu selayaknya kita berlaku baik kepada mereka kerana hubungan keluarga yang mereka ada dengan Nabi SAW. Maka berkata Sa'id bin Jubair, maka maksud daripada ayat ini adalah qurba ali Muhammad, keluarga terdekat Nabi. Maka berkata Abdullah bin Abbas, "A'limta, adakah kamu tahu bahawa Nabi SAW lam yakun batnun min Quraisy, tidak ada satu kabilah pun daripada Quraisy illa kana lahu, kecuali adalah bagi Nabi fihim, pada Quraisy itu qarabah, hubungan keluarga. Seluruh Quraisy adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa, apakah maksud illal mawaddata fil qurba? Illa, kecuali, Nabi tak minta apa-apa kecuali antasilu, kamu membina hubungan yang baik, ma baini, apa yang ada di antara daku dan kamu, minal qarabah, daripada hubungan kekeluargaan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripada sudut yang berbeza daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat 3271. Yang ini berkenaan tentang maksud ayat yang ke-30 daripada surah Asy-Syura. Secara ringkas riwayat ini adalah berkenaan tentang seseorang yang bernama Bilal bin Abi Burdah. Bilal bin Abi Burdah adalah seorang yang awal hidupnya adalah senang, bahkan mempunyai jawatan qadi di tempatnya. Allah uji beliau, beliau ditahan, beliau dimasukkan dalam penjara, dikurung di rumahnya. Maka pada waktu itu ketika mana ada orang kata, aku dapat banyak belajar daripada kehidupan kau, daripada orang yang banyak nikmat menjadi orang yang begitu sengsara, diseksa dan dihukum. Maka kata Bilal bin Abu Burdah, dia pun baca ayat yang ke-30 daripada surah Fussilat. Jom kita lihat riwayat ini. Wa bihi qala hadatsana Abdul bin Humaid qala hadatsana Amr bin Asim qala hadatsana Ubaidullah bin Al-Wazi' qala hadatsani Syekhun min Bani Murrah qala qadimtul Kufah. Kata perawi kata perawi, aku telah datang ke Kufah, fa ukhbirtu, dan aku telah dikhabarkan berkenaan tentang keadaan Bilal bin Abi Burdah. Maka perawi berkata, aku berkata, inna fihi la mu'tabara, sesungguhnya pada Bilal bin Abi Burdah ini ada banyak ibrah, ada banyak pengajaran. Fa ataituhu, maka perawi telah datang menziarahi Bilal bin Abi Burdah. Dan apakah keadaannya pada waktu itu? Wa huwa mahbusun fi dari, beliau telah ditahan, dikurung di rumahnya. Allati qad kana bana, rumah yang sama yang beliau telah bina untuk tinggal, untuk hidup, beliau dikurung dalam rumah yang sama. Qal, berkata perawi, wa idza kullu syai'in minhu qad taghayyar, maka dan apa adalah setiap sesuatu berkenaan beliau pada waktu itu telah berubah. Min, disebabkan daripada al-azab, azab siksaan, wad-darbi, dan pukulan. Berubah daripada dulu keadaan dia yang sihat segak, sekarang ni dah teruk. Daripada dulu segak, sekarang ni dah lesu, kena seksa dan sebagainya oleh pemerintah pada waktu itu. Maka berkata perawi, wa idza huwa fi qushas, dan tiba-tiba adalah beliau berada dalam keadaan qushas. Apakah maksud qushas? Hina, dina, dan pada waktu itu seumpama tiada harga. Pada waktu itu hilang segala-galanya daripada seorang yang sebab itu lihat kepada Sinhara
baris yang pertama, wa dzalika li'annahu al-ana mahbus ma'a annahu kana qabla dzalika na'ima. Beliau hidup senang, tiba-tiba Allah ubah, diuji menjadi seperti ini. Dan setiap zaman kita nampak begini, orang yang hidupnya sangat luar biasa, tiba-tiba bila datangnya ujian menjadi berubah sekelip mata. Kusyas bermaksud hina, pada waktu itu hilang segala-galanya. Fakultu, maka berkata perawi, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wahai Bilal. Laqad ra'aituka, demi sesungguhnya aku pernah melihat kamu. Wa anta tamurru bina, dalam keadaan kamu melewati kami. Tumsiku bi anfika min ghairi ghubar. Dalam keadaan bila kamu berjalan melewati kami, kamu menahan hidung kamu daripada terkena debu. Maksudnya sombong. Dulu bila kau ada macam-macam, engkau sombong wahai Bilal. Engkau sombong. Sampaikan bila kau jalan melewati kami, tutup hidung supaya tak kena debu yang ada pada orang bawahan seperti kami. Dia bagi nasihat, bukanlah dihina. Wa anta fi halika hadzal yaum, dan pada hari ini inilah keadaan kamu. Faqal, maka berkata Bilal bin Abi Burdah, mimman anta? Tuan daripada mana? Maka berkata perawi, aku daripada Banu Murrah bin Abbad. Faqal, maka berkata Bilal bin Abi Burdah, ala uhaddithuka, mahukah aku sampaikan kepada kamu sepotong hadis? Asallah, moga-moga Allah memberi manfaat kepada kamu melalui hadis tersebut. Maka berkata perawi, silakan, apakah hadisnya? Maka berkata Bilal bin Abi Burdah, haddatsani abi, ayahku Abu Burdah telah meriwayatkan kepadaku daripada ayahnya Abu Musa radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bilal bin Abi Burdah ini adalah cucu kepada Abu Musa al-Asy'ari, yang mana Nabi bersabda, la tusibu abdan, tidaklah menimpa seorang hamba, nakbatan, sebarang ujian musibah, fama fauqaha, sama ada lebih banyak daripada itu, audunaha, ataupun lebih kurang sedikit daripada itu, illa bizambin, kecuali musibah dan ujian itu datang untuk mengampunkan dosa. Wa ma ya'fullah, dan apa yang Allah ampunkan, anhu, daripada orang tersebut disebabkan ujian yang menimpa, aksar, adalah lebih banyak daripada ujian dan musibah menimpa. Maka ujian dan musibah tu mengampunkan dosa, tapi Allah mengampunkan dosa lebih daripada sepatutnya. Wa qara'a, kemudian Nabi SAW membaca ayat ayat yang ke-30 surah Asy-Syura, wa ma asabakum min musibah, dan tidak dan apa jua yang menimpa kamu daripada kesusahan, bala, bencana, musibah, fabima, maka disebabkan, ma kasabat, apa-apa yang telah kamu lakukan dengan perbuatan kamu, wa ya'fu, dan Allah memaaf dan mengampunkan, an kathir, daripada sebahagian besar dosa-dosa kamu. Allah mengampunkan lebih daripada itu. Allah mengampunkan lebih daripada musibah yang menimpa. Kemudian kita mula masuk riwayat 3272. Riwayat ahlan-ahlan kepada yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat yang bersama, yang bantu share, yang bantu kongsikan. Kita mula masuk pada riwayat 3272. Kalaulah ada sahabat yang kali pertama join dan ingin untuk mendapatkan terjemahan hadis semua yang kita baca, maka boleh ambil daripada Telegram kuliah Umar Aziz. Ataupun kalaulah ingin melihat ada siri yang terlepas, maka daripada YouTube Umar Aziz. Jom kita mula masuk pada surah Az-Zukhruf. Untuk surah Az-Zukhruf, hanya satu hadis yang dibawakan berkenaan tentang surah Zukhruf ayat yang ke-58, yang mana di sini menyebut tentang buruknya sikap suka bergaduh, bertengkar, bantah membantah. Jom kita lihat riwayatnya. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abdul Nu'mayd qala hadatsana Muhammad bin Bishr al-Lamdi wa Ya'la bin Ubaid an Hajjaj bin Dinar an Abi Ghalib an Abi Umamah, daripada sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma dhalla qaumun, tidaklah sesat mana-mana kelompok manusia, ba'da huda, setelah beroleh hidayah petunjuk, kanu alaih, petunjuk yang mereka berada padanya, di atasnya, illa,
kecuali menjadi sesat orang yang telah dapat petunjuk disebabkan apa? Utul jadal, mereka diberikan sikap bergaduh, bertengkar, bantah membantah dan juga berdebat. Maka manusia kalaulah dah mendapat hidayah dan petunjuk, jarang pada waktu itu mereka sesat insya-Allah sebab dah dapat hidayah, dapat petunjuk. Kecuali sabda Nabi, orang yang ada sifat ini selalunya walaupun dia berada di atas hidayah dan petunjuk, maka pada waktu itu dia akan terpesong dan menjadi sesat. Apakah sifat tersebut? Al-jadal, berdebat, bertengkar, bantah membantah dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat ini, iaitu ayat yang ke-58 daripada surah Az-Zukhruf, firman Allah yang mana menceritakan tentang perangai orang-orang musyrikin Mekah. Kita baca daripada awal ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang musyrikin Mekah, a'alihatuna khairun amhu, adakah Tuhan kami lebih baik ataupun Tuhan Muhammad, Allah. Maka firman Allah, ma darabuhu laka, tidaklah mereka mengemukakan perbandingan ini, perbantahan ini, laka kepadamu, illa kecuali jadala, kerana bertujuan untuk membantah semata-mata, bertengkar semata-mata, berdebat semata-mata. Balhum, bahkan mereka itu qaumun, adalah golongan yang khasimun, suka sekali mengemukakan bantah demi bantah. Orang yang suka bantah membantah, maka mereka inilah golongan yang pada waktu itu menolak kebenaran, sanggup untuk memilih jalan kesesatan walaupun mereka tahu kebenaran. Maka sebab itu sabda Nabi, tidak ada orang yang sesat setelah beroleh petunjuk illa utul jadal, kecuali apabila mereka ada sikap suka berdebat, bertengkar, bergaduh dan bantah membantah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, innama na'rifu, kami hanya mengetahuinya daripada hadis Hajjaj bin Dinar, dan Hajjaj adalah seorang yang thiqah, muqaribul hadis, sementara Abu Ghalib namanya adalah Hazawwar. Surah Ad-Dukhan ayat 3273. Maka dibawakan berkenaan tentang ayat yang ke-10 dan 11 menurut pandangan Ibnu Mas'ud. Maka menurut kebanyakan para ulama, ayat 10 dan 11 adalah berkenaan tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Ketika mana keluarnya dukhan, asap yang pada waktu itu memenuhi seluruh dunia. Tetapi Abdullah bin Mas'ud punya pandangan bahawa ad-dukhan di sini bermaksud kemarau yang Allah pernah timpakan kepada penduduk Mekah, kepada orang Quraisy Mekah, disebabkan mereka menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita lihat riwayat yang ke-3273. Maka kata Imam Tirmizi, wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abdul Malik bin Ibrahim Al-Juddi qala hadatsana Syu'bah an al-Amash wa Mansur sami'a Abu Duha yuhadditsu an Masruq qala, kata Masruq, telah datang kepada Abdullah bin Mas'ud seorang lelaki. Maka dia berkata, inna qasan, sesungguhnya seseorang telah berkata dan bercerita, innahu, bahawa sesungguhnya akan keluar daripada bumi ad-dukhan, asap, fayakhudhu, maka asap tadi akan menghapuskan, melenyapkan bimasami'il kuffar, pendengaran orang kufar, wa ya'khudhul mu'min, dan orang beriman apabila disentuh asap ini, kahayati zukam, akan menjadi dalam keadaan selsema. Dan ini pandangan majoriti para ulama. Daripada riwayat Huzaifah ibn Yaman juga ada, dan ianya termasuk tanda-tanda besar kiamat. Tapi Abdullah bin Mas'ud, dia punya pemahaman dan pandangannya bahawa tidak. Ini bermaksud, ad-dukhan bermaksud adalah kemarau. Maka faghadiba, Abdullah bin Mas'ud marah. Wa kana muttaqi'a, pada awalnya dia sedang bersandar. Fajalasa, lalu dia duduk. Kemudian dia berkata, idza su'ila ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu ditanya tentang sesuatu yang dia tahu, falyakul bih, maka hendaklah dia berkata dan menjawab. Berkata Mansur, falyukhbir bih, maka kalaulah ditanya dan dia tahu, maka hendaklah dia khabarkan. Namun wa idza su'ila, apabila kamu ditanya tentang perkara yang kamu tak tahu, falyakul, maka hendaklah ucapkan
Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Fa inna min ilmi rajul, kerana termasuk daripada tanda seseorang itu berilmu adalah idza suila, apabila dia ditanya amma la ya'lam, tentang perkara yang dia tidak tahu, maka ucapannya adalah Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Dan ini poin yang sangat penting. Kalaulah seseorang itu dia tak tahu, tanda dia betul-betul berilmu, dia akan cakap Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Orang yang mana mereka reka jawapan, memberi jawapan yang tak pasti, maka itu sekadar akan mendatangkan kebinasaan pada diri dia. Sebab setiap yang disebut pada waktu itu akan disebar, disampai, dikongsikan dalam keadaan mungkin salah dan dalam keadaan dia tidak tahu ataupun dia tidak pasti. Maka Abdullah bin Mas'ud pun disebut, fa inna Allah qala li nabiyyih, kerana Allah telah berfirman kepada baginda Nabi, qul, katakanlah wahai Muhammad, ma as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta kepada kamu atas ajaran agama yang aku sebarkan ini, min ajrin, daripada sebarang upah. Dan ini poin Abdullah bin Mas'ud, wa ma ana minal mutakallifin, dan tidaklah aku daripada kalangan orang yang mereka-reka, mengada-adakan sesuatu. Al-mutakallifin, mereka-reka, mengada-ada. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW, lamma ra'a Quraisyan, apabila telah melihat orang Quraisy, ista'saw alaih, pada waktu itu mengingkari ajaran agama yang baginda bawa, maka Nabi telah berdoa, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, alaihim, ke atas golongan Quraisy, bisabak, dengan kemarau, seperti mana kemarau yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf. Fa'akhadathum, maka telah ditimpakan ke atas orang Quraisy sanatun, kemarau, fa'ahsad, maka telah binasa, habis, kulla syai'in, setiap sesuatu, sehingga orang Quraisy mula memakan al-julud, kulit, wal maitah, hatta bangkai. Pernah berlaku pada waktu itu kemarau yang teruk kepada golongan Quraisy. Wa qala ahduma, dan ada perawi menyebut bahkan mereka memakan al-idham, tulang. Qal, berkata perawi, wa ja'ala yakhruju minal ardi, dan telah mengeluarkan daripada bumi disebabkan kemarau yang terlalu lama, kahai'atid dukhan, seperti pada waktu itu asap, kerana terlalu panas, terlalu kemarau. Fa'atahu Abu Sufyan, maka telah datang kepada Nabi Abu Sufyan, dan dia berkata, wahai Muhammad, inna qaumaka qad halaku, sesungguhnya kaum kamu hampir binasa wahai Muhammad. Fad'ullaha lahum, maka tolonglah berdoa kepada Allah untuk mereka. Qal, berkata Abdullah bin Mas'ud, maka inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah tentang ad-dukhan pada ayat yang ke-10, yauma ta'tis sama, pada hari semasa langit membawa bidukhanin, asap. Dan pada waktu itu yang dimaksudkan dengan asap di sisi Abdullah bin Mas'ud adalah kemarau mubin, yang jelas nyata. Yaghshan nas, kemarau ataupun dukhan ini meliputi manusia. Manusia yang dimaksudkan di sini menurut Abdullah bin Mas'ud adalah golongan Quraisy. Hadza azabun alim, dan ini adalah azab yang pedih. Namun majoriti para ulama menyebut bahawa perlu ambil kedua-dua makna, sebab ada hadis yang menyebut akan datangnya dukhan sebelum berlakunya kiamat sebagai salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang besar. Lihat kepada Sinhara baris yang kedua, berkata Ibnu Dihyah, yang selayaknya adalah pada waktu itu diambil maksud ayat 10 dan 11 ini untuk kedua-dua peristiwa. Yang pertama telah berlaku, itulah kepada orang Quraisy, seperti mana pandangan Abdullah bin Mas'ud. Dan yang kedua bakal berlaku seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Huzaifah, bahawa antara tanda-tanda besar kiamat yang pertama adalah ad-dukhan, disusuli dengan turunnya Isa bin Maryam. Berkata Huzaifah, wahai Rasulullah, wa mad-dukhan, apakah itu asap? Fatala, maka baginda Nabi SAW telah membaca ayat ini, iaitu ayat yang ke-10, yauma ta'tis sama, pada hari di mana langit membawakan asap mubin, yang jelas. Sabda Nabi, yang melau, asap ini akan memenuhi antara timur dan barat, dan akan berkekalan asap ini selama arba'ina yauman wa lailah,
40 hari. Adapun orang beriman apabila terkena asap ini menjadi seperti zukam selsema. Wa ammal kafir, adapun orang kafir apabila terkena asap ini akan menjadi seperti orang yang mabuk, orang yang tidak siuman. Yakhruju min manharih wa udhunaih wa duburih, dan pada waktu itu akan nampak kesan ini daripada anggota tubuh badan mereka. Berkata Mansur, maka pada waktu itu bila datangnya duhan, maka manusia berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ikshif annal azab, hapuskanlah daripada kami azab ini. Fahal yukshafu azabul akhirah, kata Abdullah bin Mas'ud, adakah azab hari akhirat boleh dihapuskan? Qal, berkata Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud punya pandangan semua yang ada dalam Al-Quran daripada Al-Batshah, Al-Lizam, Ad-Dukhan, semuanya telah berlaku. Itu pandangan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, telah berlaku seperti yang Al-Quran sebutkan, Al-Batshah. Al-Batshah maksudnya adalah kematian besar-besaran. Itu berlaku kepada orang Quraisy sewaktu perang Badar. Al-Lizam bermaksud tawanan. Ad-Dukhan bermaksud asap. Abdullah bin Mas'ud terjemahkan sebagai kemarau. Dan sebahagian daripada mereka berkata Al-Qamar. Dan sebahagian yang lain berkata Ar-Rum, serangan daripada tentera Rom. Berkata Abu Isa, Al-Lizam telah berlaku pada peristiwa peperangan Badar. Kita sambung daripada riwayat 3274 kemudian insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.